عليه وسلم ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء والعاملين والفقهاء والمحدثين ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas keizinannya pada malam ni dapat lagi kita meneruskan program kuliah maghrib kita yang agak tertangguh, agak lama juga disebabkan pandemik COVID-19 ni. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberi peluang dan ruang kepada kita untuk dapat lagi kita meneruskan program kuliah kita seperti biasa, alhamdulillah. Dan insya-Allah malam ni kita akan sama-sama melihat sebuah kitab oleh kerana kuliah kita bulanan, insya-Allah kita akan melihat, kita akan baca kitab lah. Baca kitab ni dia terpandu sikit daripada kita buka satu-satu tajuk yang umum. Jadi dia ada sistematik sikit bila kita berkitab ni. Jadi tuan-tuan pun boleh follow, ataupun boleh mengikuti tajuk-tajuk pada setiap bulan. Dapatlah kita belajar, kita tahu timetable kita. Apa bulan ni ustaz cerita pasal tajuk ni. Kemudian akhir kuliah nanti kita akan beritahu bulan depan kita akan baca tajuk ni pula. Jadi semua bersedia, kan? Jadi kalau kita buat cara umum macam tu, datang kuliah ni mendengar yalah. Kan? Jadi kalau dapat, tuan-tuan boleh setiap kuliah saya ni, tuan-tuan boleh sedialah satu buku kecil ke ataupun satu pen untuk mencatatlah apa yang tuan-tuan dapat daripada kuliah kita ni. Tak payah beli kitab lah. Tak payah beli kitab. Catat saja apa yang tuan-tuan dapat. Sesungguhnya catatan kita itu dan pena yang kita tulis itu akan menjadi saksi pada kita di akhirat nanti. Dan akan membantu kita untuk dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan sia-sia nah. Nak beli buku 5 tu bukan mahal pun, RM1 je. Pen pun RM7 kan. Beli. Duit itu nanti akan menjadi saksi kita telah membeli pena, pen dan juga buku untuk kita mencatat segala ilmu yang kita dapat dalam pengajian kita. Sebab apa tuan-tuan? Itu nak menimbulkan, nak mendapatkan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu. Nak dapat ilmu, Allah yang akan bagi. Kita nak ambil barakah daripada majlis ilmu sahaja. Ilmu Allah yang akan bagi. Kerana ilmu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bagi ilmu kepada siapa saja yang dia nak bagi. Kita hanya menuntut ilmu. Nabi kata talabul ilmi
fariidatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu bukan mesti pandai tak. Bukan mesti dapat ilmu. Tuntut ilmu tak mesti dapat ilmu. Dan tuntut ilmu prosesnya lama. Kadang-kadang berpuluh tahun, kadang berbelas tahun. Kalau orang cerdik sikit, dapatlah 2-3 tahun. Jarang orang tuntut ilmu dalam masa 2 hari dapat. Jarang. Ada tu ada. Tapi jaranglah berlaku. Kecuali dia sudah ada asas ilmu yang dia pelajari tu. Dia dah ada asas. Maknanya dia i'adah balik sahaja. Mudahlah dia ingat kan. Tapi kalau ilmu baru, selalunya payah kita nak dapat faham dengan cepat. Jadi tanggungjawab kita menuntut ilmu, tuntut ilmu, talib maknanya. Talib, menjadi seorang talib, seorang penuntut ilmu. Itu tanggungjawab kita. Nak dapat ilmu, serah pada Allah. Allah yang akan bagi ilmu itu kepada kita, kepada siapa saja yang Allah fikirkan boleh diberikan ilmu itu pada dia. Kita tuntut yang ilmu. Itu tanggungjawab kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, bila kita dah faham, tanggungjawab kita menuntut ilmu. Siapa yang tak tuntut ilmu berdosa. Bila Nabi kata fariidah, talibul ilmi fariidah, menuntut ilmu itu satu kefarduan. Bila fardu, dia jadi rukun hidup. Rukun hidup seorang Islam wajib kena tuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu dunia kena tuntut juga, tuntut sekadarnya. Ilmu dunia tuntut sekadarnya. Ilmu dunia tuntut untuk cari makannya. Kan? Ngaji doktor sampai jadi PhD dalam bidang engineer. Lepas tu dapat kerja mengajak budak-budak mengaji universiti. Ajak budak-budak buat mesin. Habis mesin tu nak buat apa? Mesin tu nak proses perkara-perkara dunia lah. Nak proses makanan, nak proses binatang, nak proses apa. Semua tu bentuk dunia. Kan? Jadi dia buat benda begitu. Bila dia dah mahir buat yang tu, orang akan bayarlah gaji dekat dia. Orang bayarlah upah kat dia. Jadi kalau kemahiran dia lagi tinggi, maka lagi mahal lah dia dapat. Dia dapat duit lah. Kan? Dia dapat duit lah. Dunia aja. Kan? Tapi kalau kita mengaji akhirat ni tuan-tuan, kita dapat dunia dan akhirat. Dan akhirat itu lebih utama daripada dunia. Jadi sekadarnya itu yang saya cakap tu, maknanya sekadar kita dapat hidup dan melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah tanpa tercalar sedikit pun, tanpa mengganggu tanggungjawab kita kepada Allah. Jangan sampai dunia mengganggu kita untuk taat perintah Allah. Tu je. Nak ambil dunia boleh, tetapi jangan sampai dunia menyebabkan terganggu proses taat kita kepada Allah. Nyawit-nyawit, orang bang lohok, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk dalam kebun tu lah, tak pergi mana. Tak semayang pun. Korang-korang semayang dalam kebun. Tahan kira lagi lah. Ni duduk loy lagu tu. Kan? Tak buat apa pun. Azan bunyi dah Zuhur. Nak pergi masjid, jauh sekali lah. Dengan baju kotak dan sebagainya. Kan? Mayang pun tak. Allahu Akbar. Inilah orang yang rugi tuan-tuan sekalian. Orang-orang yang rugi, yang lalat. Kita tak mau sampai jadi macam tu. Kita tak mau sampai jadi macam tu. Jangan sampai kita jadi hamba dunia. Jadilah hamba Allah. Jangan jadi sampai hamba dunia. Dunia ni hanya sekadar tempat tumpangan untuk sementara waktu. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal selama-lamanya. Tiap-tiap tahun, tiap-tiap minggu khatib ingatkan kita. Kan? Tapi ada orang kata, iya ke?
Pasal apa dia kata ya ke? Betul ke? Tak pernah dengar pun. Pasal apa agak-agak. Turu. Tidaklah. Kan? Kau tebah pun tidur. Bodong. Dah lah kuliah pun tak main. Kau tebah pun tidur. Allah. Orang penyakit tidur ni, orang penyakit payah tidur ni senang nak bagi dia tidur. Bila? Suruh dia pergi main Jumaat. Tidur. Senang ya. Ubat dia. Baik, tajuk kitab kita yang saya pilih untuk dibaca di surau ini setiap bulan, insya-Allah. Kita tak tahulah sampai berapa lama. Iaitu dinamakan, ini risalah dinamakan Akhlak Muslim. Mudah ya tajuk dia. Akhlak ya. Akhlak siapa pun tahu. Oh, sembang. Kan? Tuan, agama ni jangan fikir mudah. Sebut akhlak, jangan duk fikir ikut kepala otak kita. Akhlak, kita duk faham akhlak ni perangai yang baik, lalu depan orang tua-tua, hormat. Itu kita kata akhlak lah macam tu kan. Tapi akhlak dalam Islam ni bukan yang tu saja, banyak lagi. Akhlak Muslim ni. Akhlak maknanya peraturan hidup seorang Muslim. Peraturan hidup. Bukan akhlak berjalan depan orang hormat, salam dengan orang tua-tua, hormat dengan orang tua-tua, hormat dengan anak isteri dan sebagainya. Itu akhlak, itu sebahagiannya. Tapi akhlak secara umumnya peraturan hidup. Sebagai seorang Islam, kita mesti mempunyai akhlak. Dan akhlak itulah terutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, kata Nabi. Sesungguhnya aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak kamu. InsyaAllah kita tengok apa isinya. Mudah-mudahan ada barakah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak Muslim. Akhlak artinya suatu hal atau kelakuan yang lahir daripada perangai seseorang. Yang tu. Akhlak iaitulah suatu hal atau kelakuan yang lahir daripada perangai seseorang individu. Lahir daripada perangai seorang individu. Itu namakan akhlak. Sifat yang mulia. Apabila ada ia pada hati seseorang hamba itu, maka akan zahirlah pada perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Ingat, dia kata apa? Sifat yang mulia. Sifat yang mulia ini adalah sifat yang telah disebut dalam agama. Sifat-sifat mahmudah dipanggil. Sifat-sifat mahmudah, jujur, benar, macam Nabi kita siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu antara sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita jujur, bersikap benar, tidak menipu, macam-macam lagi lah sifat-sifat yang baik yang dianjurkan oleh agama. Itu sifat mulia. Apabila sifat-sifat ini ada ia pada hati seseorang, ada ia pada hati. Maknanya hati dia itu tempat di mana akan terpancarnya segala perbuatan tubuh. Perbuatan tubuh ni akan bergantung kepada apa yang ada di dalam hati seseorang itu. Maka akan zahirlah pada perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Kan? Orang tak pakai tudung.
Apa hang ni tak pakai tudung? Tengok orang pakai tudung elok apa semua. Orang perempuan ni tak boleh buka aurat ni. Haram hukumnya. Alah, aku buka aurat pun hati aku baik walaupun aku tak tutup aurat. Mai baik kok mana hati lagi tu? Kan? Hati kotor lah tu. Hati tak baik. Kerana dia telah terzahir daripada zahir pada badan dia. Yang mana apa yang dia buat itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Tak betul lah. Walaupun orang tu bertudung tapi duk menipu orang. Sekurang-kurangnya dia bertudung. Kan? Dia menutup kejahatan dia dengan Allah lah esok dia jawab. Tetapi di hadapan manusia, dia menjaga syariat Islam. Daripada hang dah tak bertudung, tunjuk pula ke orang, dah satu dosa, hang kata hati hang baik. Kalau tak hang. Tu dia. Ni tak betul lagu ni. Nah, tak betul. Kan? Alah. Walaupun saya tak semayang, tapi saya tak pernah buruk-burukkan orang. Allahu Akbar. Ini kalam syaitan, tuan-tuan sekalian. Hawa nafsu punya kalam. Bukan kalam orang-orang mukmin, bukan kalam orang-orang yang beriman kepada Allah. Begitu. Kita tak mau macam tu. Kita nak hati yang mulia, maka dizahirkan dengan perbuatan yang mulia juga. Demikian juga sebaliknya. Jika hatinya bersifat dengan sifat yang jahat, maka akan lahirlah pada anggota tubuhnya kelakuan yang jahat. Kata seorang ulama, pada zaman dahulu ada satu kisah, dua orang penyamun ni. Dia suka duk menyamun orang. Suatu hari dia dah pergi satu rumah, dua penyamun ni dengan niat nak menyamun. Dia ketuk pintu, dia minta izin dekat tuan rumah, dia nak bermalam di rumah kawan tu. Tiga malam lah. Dia kata dekat tuan rumah, kami ni adalah pejuang Islam. Kami ni balik daripada berperang fi sabilillah. Zaman dululah, zaman Rasulullah dululah, zaman para sahabat tabi'in dulu. Maka tuan rumah tadi ni, dia pun dah tetamu datang. Apa akhlak kita pada tetamu? Kita kena menghormati tetamu sebanyak berapa hari? 3 hari 2 malam. Wajib kita kena sediakan makan minum tetamu tersebut dan menyediakan tempat tidurnya selama 3 hari 2 malam. Masuk malam yang ketiga, dia sendiri lah. Kita tak perlu lagi layan dia dah. Sebab dia dah dikira mustautin. dah jadi mukim dah. Dah lebih pada 3 hari ni. Kan? Dia pun minta izin untuk duduk 3 hari 2 malam. Maka tuan rumah tadi pun jemputlah. Maka dihidanglah makanan kepada dia, dua orang ni. Dihidangkan minuman, makanan, kemudian ditunjukkan tempat tidur masing-masing. Cumanya tuan rumah ni ada seorang anak. Anak yang kurang sempurna, cacat sikitlah, tak apa sihat. Setiap kali ada jamuan, depa jamu dua orang tetamu tadi. Bila dua orang tetamu tadi masuk saja ke tempat tidur, si bapak tadi ni, tuan rumah tadi ni, ambil bekas-bekas minuman orang yang tetamu tadi ni, ambil air-air tersebut dan sapu kepada badan anaknya. Sapu kepada badan anaknya yang tak berapa sihat, yang cacat tu. Nak mengambil barakah daripada keberkatan kehadirannya tetamu. Tu dia. Ada barakah tuan-tuan, tetamu datang rumah kita. Jangan tak apa suka orang main rumah ni. Orang main rumah ni bagus. Tapi kena ingatlah, takut jenis dua tadi itulah. Kan main nak menyamun tu. Kan? Tapi kita kalau tak ada tanda apa-apa, sangka baik. Sangka baik dulu.
Jadi dah 3 hari 2 malam. Mereka buat macam tu. Malam yang terakhir tuan-tuan sekalian, mereka balik-balik nak masuk rumah orang tua tu. Kemudian mereka tengok budak anak orang tua tu yang sakit tu, yang tak sihat tadi, sembuh. Jadi sihat elok. Dia kata, minta maaf pakcik, anak pakcik ni dulu sakit kan? Ya, sakit. Cepat pula sembuh ni. Apa ubat pakcik pakai? Saya tak pakai ubat apa. Saya ambil minuman tuan hamba 2 orang ni saja. Saya sapu pada anak saya ni, mengambil barakah daripada tetamu tuan hamba 2 orang mai rumah saya. Allahu Akbar. Menangis 2 orang perompak tadi. Menangis 2 orang perompak tadi. Mereka merong-rong menangis. Dia kata, pakcik, kami minta maaf banyak-banyak. Sebenarnya malam ni adalah malam terakhir yang kami datang ni. Sebenarnya kami nak merompak rumah pakcik. Kami nak merompak dengan niat nak merompak. Tetapi sebenarnya air yang pakcik ambil ni bukan disebabkan keberkatan kami. Kerana sifat kami yang jahat, bukan. Tetapi kerana pakcik terlalu yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala sembuhkan anak pakcik. Ini yang dikatakan akhlak walaupun jahat, tetapi ada pengajaran di sebaliknya. Kan? Tapi gak-gak ada tak macam tu? Tempat kita ni. Tak ada. Kalau ada pun memanglah malam pertama, malam kedua dia duk cek dengan kawan dia, ada apa rumah orang tua ni. Oh, kan mata siap dia tengok. Malam ketiga dia tahu dah nak ambil tang mana, dia tahu dah benda yang dia nak ambil tu. Kan? Agak-agaknya berlaku macam tu lah juga sih. Berada 2 orang ni. Tapi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak menginsafkan mereka, kata ulama, 2 orang perompak tadi terus bertaubat kepada Allah dan menjadi orang soleh. Itu dia tuan-tuan. Miracle. Kuasa Allah. Orang yang berniat jahat tiba-tiba boleh berubah menjadi orang yang soleh. Itu kuasa Allah. Baik. Hendaklah kamu, hai talib, hai orang yang menuntut, disebut situ, ketahui bahawa tiada memadai bagi kamu untuk jadi orang yang soleh itu dengan membaca perkataan-perkataan yang ditulis atau kitab-kitab yang disusun akan dia oleh ulama-ulama jua. Bahkan hendaklah kamu bersungguh-sungguh pada menuntut dan mendengar akan ilmu-ilmu agama atau ma'izah, yakni peringatan daripada para guru-guru yang salihin yang boleh menunjukkan oleh mereka itu dan membimbing akan kamu pada jalan yang hak. Tak cukup dengan kita hanya baca sahaja buku-buku yang ditulis oleh ulama, tetapi kita tidak pi menadah kitab, mengaji dengan ulama yang masih hidup. Itu kata Nabi SAW, antara tanda hari kiamat ada 4. Yang pertama, sedikit ilmu. Yang kedua, banyak kejahilan. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiganya, banyak perzinaan. Dan yang keempatnya, banyak kaum perempuan berbanding kaum lelaki. Yang pertama, Nabi kata tanda hari kiamat sedikit ilmu. Sedikit ilmu ni bukan bermakna ilmu sedikit. Ilmu tu banyak. Tetapi ulama yang nak menyampaikan ilmu sudah meninggal dunia. Tak ada. Tak ada orang dah nak mengajar ilmu. Kalau saya mati, duduk kelang kabut, cari ustaz lain pula main mengajar. Itu pun kalau ada ustaz lah ni pun, ustaz pun payah nak cari lah ni. Sibuk semua ada tu. Bersilat kiri kanan. Susah kita nak cari. Nak baca satu-satu kitab.
takat nak buah baja kelapa sawit tak ada masalah, ramai berlambak. Tak ada. Nak suruh nyawit sawit ni, Allah, ramai boleh buat kerja tu. Tapi nak mengajar agama ni cukup susah nak mencari, tuan-tuan. Tuan guru semakin hari semakin pergi seorang. Guru saya, Syekh Fahmi Zamzam, dah meninggalkan kami dalam usia yang muda, 60-an ya, tuan-tuan. Nah, Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i dalam usia 50-an ya meninggal dunia. Tetapi mereka meninggalkan ilmu yang banyak. Tetapi ilmu itu dah semakin sikit orang untuk nak mencerita ataupun nak menyampaikan kepada masyarakat. Sebab apa? Tidak ada ilmu. Pepatah Melayu kata, patah tumbuh, hilang berganti. Pepatah ini sah berlaku kepada selain daripada para ulama. Tetapi bagi ulama tak sah, tak boleh jadi macam tu. Ulama bila dia patah, payah nak tumbuh. Nah, susah dah nak tumbuh ulama ni. Kerana ulama bila dia mati, dia bawa dengan ilmu dan kepakaran dia sekali. Ilmu dia yang ditulis itu hanya disimpan. Tak ada orang yang berani pergi ambil kitab tu buka baca. Tak ada orang tu dah. Tak ada dah. Pasal semua tak berani. Pasal semua tak mengaji. Duk pulun ke dunia saja. Pasal dunia lebih banyak manfaat daripada akhirat. Mengaji agama ni mana ada gaji sampai 20,000? Ada orang mengaji agama gaji 20,000? Tak ada. Orang mengaji agama paling kuat gaji pun 5,000 je. Kalau ada 20 pun dia buat direct selling. Dia meniaga lain-lain. Dia buat jualan je lah. Facebook ke, WhatsApp ke, apa yang tu je. Yang income dia mana? Dia tolong promosi produk orang dan sebagainya. Tu hak income dia 20,000. Kalau orang mengaji agama paling kuat pun 5,000 je gaji dia. Mati pun dekat 9,000. Tu pun 60 tahun pencen baru dapat. 9,000. 60 tahun sampai pencen. Saya 10 tahun lagi pencen. Tak sampai pun. Gaji banyak tu kan. Memang asas saya daripada kecil sampai besar mengaji agama ya. Tak mengaji ilmu dunia ni. Mengaji sekolah agama ya. Daripada kecil sampailah sekarang ni. Nah, orang tua saya produk kami semua dalam bab agama ya. Dia tak jurus kami ke dunia. Tu je lah. Kan? Alhamdulillah. Nah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapatlah memberi manfaat untuk diri dan juga masyarakat. InsyaAllah. Nah, tapi nak kata reti tu, tak juga. Jahil murakabun juga. Kan? Bodoh juga kita ni pun. Nah, bukan reti sangat ni pun. Tapi, dialah sedikit ilmu yang ada itu, hasil daripada pembelajaran kita dengan guru-guru, adalah sedikit Allah Ta'ala bekalkan, titiskan sedikit ilmu yang kita boleh kongsi sama-sama. InsyaAllah. Saya mengajak tuan-tuan bukan nak kata saya ni pandai tak. Dan tuan-tuan bodoh. Tak. Kan? Kita sama-sama bodoh. Kita sama-sama jahil. Kita baca ni untuk mengambil panduan. Mengingatkan tazkirah bagi diri yang membaca dan menjadi panduan bagi diri yang mendengar. Itu sama-sama kita perbaiki diri masing-masing. Nah, begitu. Allahu Akbar. Jadi tak cukup dengan kita hanya mengaji, belajar, baca buku ya tak jadi. Kita kena menuntut ilmu berguru. Macam kita buat ni. Berguru. Begitu. Ini lagi barakah daripada kita baca buku saja. Kan? Orang yang nak baca buku lah ni dia tak baca dah buku. Dia baca lah apa? Facebook, WhatsApp. Oh, ada orang hantar hadis pi dalam grup. Oh, kita ni tak ada ilmu hadis. Nampak ya? Hadis. Al-hadis tulis itu. Forward kepada orang lain semua lagi. Padahal hadis palsu. Allahu Akbar. Ya khutbah kita kan minggu lepas tajuk apa?
Turu juga. Lupa dah. Tak sampai berapa hari ya baru. Tajuk apa? Khutbah baru ni. Ringkasan adalah apa yang kita faham. Berkaitan dengan mesej. Maklumat-maklumat. Perlu ditapis. Jangan segera menyampaikan maklumat tanpa dicek terlebih dahulu. Tanya orang yang berilmu. Kan? Semualah ni ada Facebook. Wak Haji pun ada Facebook semua tu. Dia pun ada Facebook juga tu. Ataupun WhatsApp. Kan? Wak Haji ada WhatsApp tak? Tak ada kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat dari fitnah. Tu dia. Ni hak muda-muda ni bohong tak ada WhatsApp lah. Abang baju kuning tak ada. Mesti ada punya WhatsApp. Mesti dia masuk punya main hadis ke apa ke kan. Berita-berita forward. Kita bila kita tak ada asas bab agama, dia forward main benda yang berkaitan dengan agama. Jangan duk gelut-gelut nak hantar ke orang lain pula. Kita kena tanya tuan-tuan guru kita. Sebab itu dalam WhatsApp kita tu kena ada juga 2-3 orang ustaz-ustaz. Tapi kita tak boh mereka. Pasal apa? Kita tak boh. Bisa kita takut sakit kita sembang apa-apa kan. Apa semua kan. Nampak macam bagus ya kan. Macam tu kan. Nampak okey lah tak masukkan ustaz nanti. Kalau kita sembang benda tak elok sakit. Malu pula kat ustaz apa semua kan. Macam nampak macam okey. Tapi bongok. Kan? Sedangkan agama suruh kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Saya ada grup tanyalah ustaz kita. Saya duduk dalam tu. Apa masalah mereka nanti forward kat saya tanya ustaz ni macam mana hadis ni ustaz, apa komen ustaz? Jadi kita apalah. Kalau kita kata saya wallahu-a'lam tak tahu. Kita tanya tuan guru kita. Saya pun ada nombor guru-guru saya. Nanti kita tanya guru-guru kita apa pandangannya. Tu dia suka sangat duk hantar mesej ni. Fitnah sana, fitnah sini. Allahu akbar tuan-tuan. Maksiat berlaku di hujung jari. Hujung jari ya. Berdosa besar. 10,000 orang tengok kita hantar satu maklumat yang salah. Fitnah orang. Fitnah tu Allahu akbar tuan-tuan sekalian. Tak apalah nak tahu macam mana masuk dalam kubur dulu. Kan masuk dalam kubur ai tahu macam mana punya teruk fitnah kita duk fitnah orang ni. Lainkan kita minta maaf balik pada tuan dia. Ada. Kita minta maaf tak? Kita duk hantar memburuk-burukkan peribadi orang tanpa hak, bukan betul pula tu. Dah hantar sampai 15 grup dah. Baru tahu kata palsu. Allahu akbar. Kita bukan boleh hantar dekat 15 grup tu pula. Weh palsu. Tak boleh dah. Tu bukan tuannya 15 grup tu. Yang tuannya boskur. Contoh kan. Yang tuannya no. Tubuh dia tu. Yang tu kita tak ada nombor. Kita tak ada nombor dia. Melainkan kita kena pergi rumah dia minta maaf. Saya telah password banyak perkara yang memfitnah tuan dan sebagainya. Minta maaflah tuan. Lagu tu baru halal kita. Terampun segala dosa kita. Kalau tidak, kita tidak akan selesai di akhirat esok. Kata ulama, di antara titian sirat nak sampai ke syurga, sebelum masuk syurga ada satu tempat namanya Al-Qantarah. Al-Qantarah aku tak silap saya namanya. Tempat tu kata ulama adalah tempat di mana final untuk membenarkan orang masuk ke dalam syurga. Kena scan sekali lagi situ, kod dia ada masalah dengan makhluk-makhluk yang lain ataupun orang lain atas dunia.
Kalau dia ada masalah lagi kepada orang yang dia fitnah belum selesai, maka dia ditahan di situ sehingga orang yang difitnah itu datang jumpa dia dan dia minta halal, minta ampun. Kalau orang yang difitnah itu jahat, masuk neraka 3 juta tahun, lepas tu barulah dia dimasukkan ke dalam syurga, kita kena tunggu 300 juta tahun duduk di situ. Sanggup? Waktu akhirat. Kalau tuan-tuan sanggup, duduk. Saya tak sanggup. Orang lain duduk masuk. Tok Imam masuk. Tok Bilal masuk. AJK masjid, AJK surah masuk. Assalamualaikum, Haji. Tak mana masuk lu. Dia duduk cakap. Itu nak masuk tak boleh lagi. Saya duduk tunggu ada satu syekh dulu. Dia dah forward tentang, dia dah fitnah tubuh badan rentua tu. 15 grup WhatsApp dia dah forward. Dia tak pergi minta maaf dekat tuan badan. Tuan badan tu pun jahat juga katanya. Duduk dalam neraka. Kena siksa di neraka tu sikit punya lama. Duduk tunggu dia nak masuk ke syurga. Allahu Akbar. Punyalah lama. Laratkah kita nak tunggu? Nak masuk syurga dah ni. Ini suatu peringatan kepada saya dan kita semua. Jangan suka menyebarkan fitnah kepada masyarakat. Selagi mana perkara itu tidak sahih dan sebagainya. Banyaklah ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Banyak. Ya? Sebab itu kita kena dalam grup WhatsApp kita tu, biarlah ada tuan-tuan guru ataupun ustaz-ustaz kita. Kalau kita masuk, kita masuk itu, ini katanya ada berlaku tanda kiamat gini berlaku di Czechoslovakia, dah keluar dah Imam Mahdi katanya, tu dia. Dia tanya, ustaz, tag situ, ustaz, tolong ustaz, sahih ke benda ni? Ini kalau tak ada ustaz lah tu nak tanya apa? Ya, kong kali kong hantar ambil. Ni kawan aku ni pun, dia ni pun kira ustaz juga dia yang hantar ni pun. Ustaz tu pun warakak kan. Ustaz yang tak ada tanggungjawab bagi hadis, tak ada rujukan. Hadis Imam Bukhari Muslim dalam kitab Sahih Bukhari, muka surat sekian-sekian, hadis nombor sekian-sekian. Ini baru ustaz yang bertanggungjawab. Ada ustaz yang tak ada tanggungjawab, dia hantar pergi lagu tu, buta lagu tu ya, Al-Hadis Bukhari Muslim tu aja. Betul orang hantar. Siapa pun boleh tulis Bukhari Muslim. Siapa pun boleh tulis. Kita nak detail mana tu, baru kita boleh percaya. Ada kitab rujukan. Search jalan ustaz Google, tulis situ hadis Imam Bukhari Muslim, hadis nombor sekian-sekian, muka surat sekian-sekian, tak dia nanti keluar. Kalau betul hadis tu ada dalam kitab tu, dia mesti keluarnya. Al-Mawsu'an Al-Hadithiyah bahasa Arab lah, tapi kalau tuan-tuan reti, okey, boleh download benda tu. Kalau tuan-tuan tak reti bahasa Arab, mampu kan? Memang payah nak jumpa lah. Dia ada benda-benda tu semua, kan? Begitu. Baik. Peringatan yang diberikan oleh mereka itu, yakni para guru-guru, orang-orang soleh itu, dapat membawa hati kamu kepada Allah. Dia ada guru yang barakahnya ada pada mereka. Perkataan dia boleh meruntun hati kita yang mendengar, anak-anak murid. Ada ulama yang macam tu. Tu dia. Kan? Ada ulama, ada tok guru, ada ustaz cakap, orang tak ada rasa apa pun. Kan? Tapi ada ustaz ni, dia bukanlah macam mana pun. Tapi bila dia bercakap, tuan-tuan sekalian, hati kita tengok dia saja pun kita dah rasa lain dah jiwa kita ni. Ada orang macam tu. Tak semualah. Tak semua. Begitu. Jadi kita mencari seorang guru yang mempunyai ciri-ciri yang begitu. Yang ni guru yang mursyid. Guru yang mursyid.
Dan bagi mereka yang tiada belajar dan mendengar nasihat-nasihat agama dengan bersungguh-sungguh daripada guru-guru tersebut, atau mendengar padahal besar hatinya terhadap Allah dan sesama manusia, maka sangat mudah terjatuh atas kesesatan kerana terhijab atasnya daripada mendapat akan ilmu yang memberi manfaat. Kalau orang tu tak suka berguru dengan guru-guru yang sebegini, ditakuti hatinya akan dihijab oleh Allah Ta'ala daripada mendapat ilmu yang bermanfaat. Sebab syaitan akan sentiasa melihat-lihat ataupun menggoda kita. Syaitan akan sentiasa menggoda kita, mengambil peluang saja, dia celah masuk ya. Kalau kita lalai, dia akan bisikkan kita berbagai-bagai bisikan yang menyebabkan natijahnya kita akan menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Sebab itu kita banyak-banyak kawan, kita kena kawan juga dengan ustaz-ustaz, tuan-tuan guru. Kena jadi kawan. Cari kawan kita di kalangan orang-orang yang macam ni. Jangan kita duk berkawan dengan mak mutu ya semua. Tak ada seorang pun. Kok celah tu ada juga ustaz yang mak mutu. Tak apalah kan. Ustaz mak mutu kan. Dia orang alim juga, tapi dia pun minat mutu. Orang tanya Ustaz Zahar Idrus, merempit ni berdosa ke? Kan? Merempit tak berdosa. Merempit tu satu hobi. Yang berdosa merempit tak semayang. Itu yang berdosa. Kan? Merempit buka aurat. Berdosa. Merempit tak semayang. Berdosa. Merempit bawa betina. Bawa perempuan belakang. Bonceng orang perempuan yang bukan mahram. Berdosa. Merempit lepas tu berhenti berzina. Berdosa. Itu tak boleh. Dia kalau merempit sahaja minat dia, tapi sampai waktu semayang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk masjid. Jom parking lu semayang. Masuk semayang. Hati tak apa? Bisa jumpa tak geng macam tu? Mimpi di siang hari lah jawabnya. Siapa jumpa macam tu, join lah grup mereka. Memang ada barakah. Itu dia. Saya tak jumpa lagi lah grup macam tu kan. Tapi tadi pagi saya ada buat kuliah di satu kampung. Alhamdulillah, saya puji AJK kampung tu. Dia meraihkan budak-budak, pelajar-pelajar sekolah ni. Anak-anak jemaah dia, anak-anak sekolah jemaah dia itulah, ya, umur dalam 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun ni. Suka datang masjid, naik motor, ramai-ramai naik masjid. Dengar kuliah subuh pula tu. Kan? Kuliah subuh pula budak-budak ramai. Saya kata macam mana mereka ni boleh trend budak-budak ni boleh main sembahyang subuh. Tunggu sampai kuliah subuh habis, baru pakat balik. Kemudian ajak pula, jom pergi warung. Budak-budak Aizah lah kan. Dengar hantar makan ni tu, dia naik motor. Berhenti warung. Penuh meja mereka saja. Kan? Ambil nak makan apa? Sonok. Tak apalah. Kita nak belanja pun sonok. Pasal dah sembahyang subuh, duduk tunggu kuliah subuh. Kemudian lepas habis kuliah subuh duduk, terus kita jamu makan. Allah memang tak sayang duit lah. Tok Imam dia belanja semua. Dengan saya kali dia belanja. Itu dia kan. Sini je mana? Budak-budak. Budak kampung, sekolah rendah. Boleh buat lagi tu. Kan? Naik motor semua. Kaki motor. Ini sini geng merempit ustaz. Tapi Alhamdulillah, dia pemain masjid. Saya kata inilah generasi yang bakal menggantikan tuan-tuan haji esok. Bila kita dah meninggal dunia esok. Daripada kecil inilah kita dah kena train dah. Tapi ada ke orang tua-tua haji ni tak bagi muka langsung dengan budak-budak. Kan?
Mai ramai-ramai budak-budak mai parking motor masuk, nak masuk masjid ni. Ha ni. Masuk ni. Scam tu. Oh, dengan tegah marah lagu tu kan. Budak-budak pun tengok terkejut. Allah. Balik kan. Tak ada welcome langsung. Kan? Dia tu nak mampus dah 2-3 hari dah. Kan? Budak-budak ni lah adat kata yang nak meneruskan legasi surau dan masjid tu. Kita kena berlembut dengan mereka. Kena pandai tackle budak-budak ni. Kan? Macam tu generasi jilul Islam. Kan? Bagus, saya puji tadi. Alhamdulillah, susah nak jumpa. Susah nak jumpa orang-orang masjid yang mesra kanak-kanak macam tu. Orang-orang muda, kan? Seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah bersungguh-sungguh mengasuh akan dirinya supaya berakhlak dengan akhlak yang baik. Orang yang beriman, kita semua orang yang beriman, hendaklah bersungguh-sungguh mengasuh diri. Asuh diri kita sendiri. Supaya berakhlak dengan akhlak yang baik. Iaitu dengan bahawa ia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat kepujian, yakni sifat-sifat mahmudah. Iaitu segala sifat yang apabila kamu melihat sifat itu ada pada orang lain, maka suka kamu dengannya. Kamu tengok seorang tu rajin pergi masjid, suka tak? Kita duduk rumah, kita tengok budak ni rajin pergi masjid, kita suka tak? Bagus budak ni rajin pergi masjid. Kita nak benda tu ada juga bagi diri kita. Itu maksudnya. Bukan setakat kita suka orang lain buat baik, kita pun kena buat macam mana dia buat. Kita nak macam tu. Itu maksud dia. Adapun apabila kamu melihat akan perangai yang ada pada seseorang itu dengan benci, maka jangan kamu mengambil akan dia. Dia ada viral baru ni, orang duk hantar mail kat saya. Saya pun tersilap jugalah. Bukan tersilap tak forward pun pada orang, tapi dalam grup tu. Dia hantar mai satu gambar, satu AJK masjid dah tangkap seorang pencuri budak. Budak tu pakai seluar jin, pakai baju. Angkat tak atas tempat mandi jenazah. Kemudian tu imam ambil getah, tibai. Ambil ayak, cerak masuk wahanu dia tu apa semua kan. Cerak ambil muka, masuk ayak lagi tu. Budak tu gitu. Menangkap dia mencuri itu boleh. Tetapi memviralkan cara kita siksa buat dekat dia itu haram hukumnya. Tuan-tuan, kalau ada orang main mencuri duit surau kita jumpa, jangan duk viralkan. Tangkap dia, nak rotan sikit-sikit boleh. Rotan sikit-sikit. Hantar pergi balai polis. Dia mencuri. Jangan duk viral lagu tu. Malu mak bapak dia. Mungkin mak bapak dia bukan orang macam tu. Mak bapak dia orang-orang yang baik-baik. Orang yang terkenal dalam kampung ke apa kan. Anak dia yang perangai seorang jadi macam tu. Betul tak? Malu keluarga dia. Kita membuka aib, itu haram hukumnya. Hatta seorang isteri sebelum kahwin dia berzina dengan seorang lelaki. Tapi tak ada anak lah. Dia berzina aja, tak lekat anak. Kemudian dia kahwin dengan suami dia. Hidup puluh tahun dah. 20 tahun, 30 tahun dah hidup. Haram dia cerita dekat suami dia pernah berzina dulu. Haram. Dia sembunyi seorang-seorang dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Cukup. Kalaulah dia cerita kat suami dia macam tu, apa akan jadi natijah daripada perkahwinan dia? Bercerai. Sedangkan dosa boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala setakat dosa zina.
Allah boleh ampunkan kalau tidak dilaksanakan hudud. Pasal dia berzina pun tak ada saksi. Yang ada saksi baru kena hudud. Betul tak? Tak ada saksi. Dia pergi berzina dalam hutan kelapa sawit. Dua-dua orang mereka ya. Kalau ada pun monyet. Duk tengok. Kan? Macam aku pun. Lebih kurang aku pun. Kan? Tak ada saksi. Lepas tu, dia terkesan dengan dosa dia buat. Kena pula, tak ada benih. Tu pun dia kena syukur juga tu. Kalau ada benih tu, lagi berat nanang. Kan? Tak ada benih. Nikah pula dengan suami dia yang baik ni. Tu imam pula suami dia. Allahu Akbar. Dia duk berasa bersalah dalam diri dia. Guilty conscious tu. Aku dulu buat maksiat, laki aku baik sangatlah, jadi Tok Imam duk mengajak orang dan sebagainya. Dia duk dum dalam hati dia. Dum berasa macam. Tapi anak akak 7 orang dah. Anak 7 orang dah. Besar semua dah. Tapi dia duk simpan lagi rasa haram, dia cerita kat suami dia. Sampai dia mati, dia bertobat pada Allah. Agama kata macam tu. Sekian dimaklumkan. Gitu nah. Kalau itu pun macam tu, apatah lagi budak-budak yang macam ni? Itu budak lagi tuan-tuan. Lain lah kalau kena tangkap hak curi tu umur tu haji. Kan? Haji umur apa? 70 dah lagi. Tak sampai kan? Muda lagi kan? Tangkap umur 68 lah. Mencuri duit masjid. Ya Allah. Takkan nak sesuai sangatlah letak dalam tempat mandi jenazah tu. Tapi bagi saya bukan letak tempat mandi jenazah tu. Korek kubur sumbat terus dalam tu. Suruh dia masuk dalam kubur tu. Tua Melayu dah pun duk mencuri lagi. Tak sedap kah kata dosa ni? Tapi jangan kambuih pula. Kambuih tak boleh. Nak ada pula mangkuk ni. Duk ambil viral. WhatsApp pergi kat grup dia. Geng-geng motor. Geng motor kata, apa? Haji Man kena mencuri tu dia. Duk dalam kubur. Hantar pergi dengan grup ni. Hantar grup ni. Malu tak dia? Pak dia dulu bekas imam masjid. Adik dia Tok Bilal masjid. Dia saja yang perangai macam tu. Bila kita viral kat orang, keluar dah benda ni semua. Orang tengok Tok Wan dia dulu. Tok Wan hang dulu imam cukup punya bagus. Pasal apa dia pergi jadi macam ni? Buat malu kat orang ya. Tengok. Tu belum lagi Allah Ta'ala izinkan kita mendengar orang yang disiksa di dalam kubur. Kalau Allah bagi kita dengar, Tok Imam mati ya. Usung. Masuk dalam kubur. Habis talqin. Langkah 7. Jeng. 7. Pusing belakang. Dengar bunyi apa? Kan? Tok Imam kata, aduilah. Tu dia kelang kabut habis semua. Bini dia pun pingsan terus. Aku makan duit masjid. Tok Imam makan duit masjid? Mana mendahari? Betul ya kah? Aku tak tahu. Rupanya sambil duduk kira duit tu, dia selit 50 tak celah paha dia. Tiap-tiap minggu. Rupanya lagu tu. Malu tak kita tuan? Sebab tu Allah silentkan. Semua senyap aja tuan. Kita tak tahu apa berlaku di bawah. Dan kita pula nak pandai-pandai nak memburuk-burukkan peribadi orang. Tak boleh tuan. Haram hukumnya. Maka jangan kamu mengambil akan dia. Bahkan hendaklah kamu jauhi akan yang demikian itu.
Janganlah kita ambil sifat orang yang jahat. Jauhkanlah diri kita daripada berkawan dengan orang-orang yang jahat macam ni. Sebab kita tahu kita lemah. Kita takut kita terkesan dengan dia, maka kita pun akan terjebak dengan dia. Kerana kita tidak ada kekuatan. Melainkan orang yang ada kekuatan. Sebab itu jemaah tabligh, tuan-tuan sekalian, mereka bergerak dengan cara berjemaah. Dengan berjemaah ni mereka kuat, tuan-tuan. Dia tak bergerak seorang-seorang. Dia bergerak dengan 5-6 orang. Kalau dia jumpa geng yang duduk tepi tembok ni, dia boleh pi tu, dia tak berasa nak bimbang kerana dia ramai. Jadi puak tu pun malu-malu sikit apa semua, kita nak bercakap pun mereka nak dengar. Tapi kalau seorang-seorang, silat-silat, dia pula kena soal. Kan? Mai mana ni? Berapa hari duduk ni? Dari mana? Oh, kampung ni. Oh, kampung ni. Awak mai sini ramai orang tak sembahyang ah? Tanya lu tu. Kan? Bodoh mu. Kan? Padahal kena syukurlah ada orang yang mengingatkan kita tentang tanggungjawab sembahyang. Ada jemaah tabligh biasa mai sini tak? Ada kan? Ra'i depa, tuan-tuan. Ra'i depa. Depa membantu surau kita ni diimarahkan. Ra'i depa. Bagi bantuan, tolong depa untuk bantu tunjuk jalan. Ni lorong ni ada rumah, lorong ni ada rumah, lorong ni. Terima kasih. Bagus. Tapi ada jugalah yang ni, tapi sikit sangatlah yang tak berapa bagus tu. Selalunya yang tak apa bagus orang tak suka ni pasal kadang-kadang mereka ni macam kurang bersih sikit. Gitu kan. Disangkut baju atau corok lah apa semua ni kan. Yang tu je lah kan. Tak apalah, biasalah benda tu. Tapi bukan semua macam tu. Kebanyakannya memang elok tertib. Mereka ni tertib. Dan mereka ini bukanlah orang-orang bodoh. Bukan orang jahil. Orang education semua. Doktor-doktor kebanyakannya. Itu dia profesor-profesor. Yang keluar jalan Allah ni. Tabligh tu kan. Tapi mereka menyembunyikan identiti mereka. Dan kita tengok banyak juga artis-artis ni, bekas-bekas artis yang join tabligh ni. Antaranya apa nama tu? Tu apa yang tinggi-tinggi tu. Dah join tabligh dia dengan bini dia dah. Duduk di Seri Petaling lah apa semua. Yalah, tak kisahlah siapa pun kan. Artis lah ramai nah. Apa nama, adik apa nama ni pun adik Ziana Zain tu pun, Anwar Zain pun join juga. Rambut panjang baru ni depa hantar gambar mai duk di Seri Petaling. Allahu akbar, masya-Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing mereka semua dan kita. InsyaAllah. Wallahu alam. InsyaAllah bulan depan kita sambung lagi pada sambungan lagi dalam bab ini. Sesungguhnya orang-orang yang ada pada dirinya akan sifat kepujian. Wallahu alam. Ada soalan ke nak tanya? Ya. Soalnya dengan orang-orang yang membandingkan orang Islam, baik-baik lah. Ya. Ya. Dengan orang yang bukan Islam. Tak betul macam tu. Tak betul. Kita sebaik-baik kawan adalah biarlah orang itu orang yang mukmin, beriman kepada Allah. Dan seburuk-buruk kawan, walaupun dia baik tetapi dia kafir kepada Allah. Sebab apa? Allah kata wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Walaupun orang kafir itu baik, tetapi kebaikan dia tidak membawa apa-apa manfaat bagi dia dan kita. Sebab kebaikan yang dia buat sudah ada dalam agama kita. Agama kita yang paling aula, agama kita lah punca kepada kebaikan yang dia buat tu. Cina yang jujur. Jujur sifat Nabi. Sifat Islam mahmudah. Nabi kita 2000 tahun dah bawa amal sifat jujur ni. Cina tu baru hidup aja. Kan?
Lebih kepada apa? Kita nak sebut di situ sifat nilai-nilai murni itu je. Tapi satu masa kalau dia nak menipu, boleh tak? Boleh. Dia orang Islam, kalau dia menipu sekalipun, tapi kalau dia ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seburuk-buruk orang yang beriman, akhirnya masuk juga dalam syurga. Seburuk-buruk orang yang beriman, sejahat-jahat orang yang beriman, kalau dia tak syirik kepada Allah Ta'ala, dia ada peluang masuk dalam syurga Allah. Sebaik-baik orang yang tak beriman kepada Allah, akhirnya dalam neraka. Contoh, siapa dia? Sebaik-baik orang kafir yang akhirnya duduk dalam neraka. Abu Talib, pak saudara Nabi. Tuan, Abu Talib apa jasa dia pada Nabi? Tuan-tuan sekalian, cukup besar jasa daripada Nabi berbanding dengan kita. Sebab itu Nabi nak sangat dia Islam. Dia beriman kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, nescaya kedudukan dia paling tinggi di kalangan orang-orang yang lain yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih tinggi daripada Al-Abbas, lebih tinggi daripada Ali, Sayyidina Ali. Tu Abu Talib kalau dia Islam. Tapi Allah tak pilih. Tapi tengok jasa dia. Dia defend Nabi. Dia jaga Nabi daripada umur 9 tahun sampai umur 25 tahun. Dialah bapa Nabi. Tapi bapa Nabi, Nabi kata dalam neraka. Bukan bapa Nabi Abdullah tu. Ni bapa Nabi Abu Talib ni dalam neraka. Kerana Allah Ta'ala tak bagi hidayah pada dia. Bapa Nabi Abdullah ahlul fitrah. Dia hidup sebelum Nabi jadi Nabi lagi. Siapa yang nak tolong ingatkan dia tentang Islam kan? Dia tak tahu lagi Islam tu apa dia. Dia tak tahu lagi. Kan? Pasal tak ada Nabi lagi waktu tu. Kan? Tak ada Nabi. Nabi tak lahir pun lagi. Bapa Nabi dah wafat. Tok Wan Nabi dah wafat. Nabi lahir tapi belum jadi Nabi lagi. Mak Nabi wafat. Belum jadi Nabi lagi. Rasulullah belum jadi Rasul lagi. Tak ada siapa nak nasihatkan. Sebab Allah Ta'ala kata, tidak aku iqab suatu kaum itu sehingga aku datangkan kepada mereka seorang pemberi peringatan. Kan? Tapi Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, nampak pak saudara adik-beradik Nabi Abu Lahab. Abu Lahab tu bapa saudara Nabi. Dia jadi bapa saudara Nabi sehingga Nabi jadi Rasul. Nabi ingat tak kat dia untuk Islam? Nabi ajak dia masuk Islam? Nabi ajak dia. Tapi dia masuk tak? Dia tak masuk. Maka dia dalam neraka selama-lamanya. Kerana dia sudah didatangi seorang Rasul. Tetapi dia tak beriman. Sebelum tu, tak ada. Kan? Itu. Kita kena faham yang tu. Jadi, sebaik-baik orang kafir, akhirnya dia dalam neraka juga. Seburuk-buruk orang mukmin, akhirnya dalam syurga juga. Jadi, sebaik-baik kita berkawanlah dengan orang-orang yang beriman. Boleh berinteraksi dengan orang yang bukan Islam. Tetapi, ala qadar, seadanya. Jangan sampai mengagung-agungkan mereka. Terlalu bertoleransi sampai agama mereka pun kita nak muliakan. Tu isu budak-budak you pi basuh tokong Hindu. Tak kenalah lagu tu. Allah dah burukkan, Allah dah belemuhkan tokong tu, kita pula orang Islam pi cuci. Sampai merlit. Tak boleh, tak kena lagu tu. Tu cara yang tak betul. Nak menghormati agama, jangan sampai menghormati sesembahan mereka. Biar orang yang macam mereka saja yang pergi cuci. Jangan budak-budak Islam. Budak-budak tu tak tahulah. Hak jenis duk arrange tu pun jahil juga. Jahil tukir. Kan? Tak ada ilmu juga bab ni. Nampak macam, kita ni keluarga Malaysia. Kepala otak keluarga Malaysia. Nah,
Kepala otak apa? Keluarga Malaysia dalam bab akidah ni mana? Boleh kita compromise. Tak boleh yang ni. Yang ni tak boleh. Nak keluarga kok lain tak apa. Keluarga Malaysia jualan amal. Keluarga Malaysia itu tak apa kan? Beli tepung harga RM1. Itu tak apa lah. Berebut. Kawasan Parit Sulong sini, Parit Sulong lah ni. Mereka buat keluarga ni kat Malaysia kat mana hari tu ni? Dekat Parit Raja, Parlimen Seri Gading, mereka buat depan target tu hari tu. Sini tak ada lah. Ada. Berkepui pakai pi. Tak apalah yang tu. Ini ayah. Kita pun sama ayah sama. Oh, tak boleh. Nah, ayo. Bagus. Tak ada. Nah, tak boleh macam tu, kan? Jadi sebaik-baik macam mana kawan Islam kita, kawan kafir kita tu, kita raikan setakat baik dia tu saja. Tetapi kita kena yakin walaupun kematian seseorang itu ataupun keislaman seseorang itu kita tidak boleh dimuktamadkan dia memang akan kafir selama-lamanya ataupun orang Islam akan beriman selama-lamanya. Tidak, kita tidak ada kuasa yang tu. Sebab Allah Ta'ala yang membolak-bolak balikkan hati manusia. Tetapi kita menghukum dengan keadaan semasa. Sewaktu itu dia kafir. Maka bila dia kafir, sebaik-baik dia ada lagi orang mukmin, yang kita boleh berinteraksi, kita kena cari orang mukmin. Kalau nak interaksi juga dengan dia, itu mengikut budi bicara kita. Kalau kita selesa dengan dia, kita selesalah. Tetapi jangan kita membezakan macam yang tuan sebut tadi. Pada kawan dengan hang, lebih kawan dengan acong ni. Acong ni, di mulut tu, Masya Allah. Allahu Akbar. Hang sebut apa pun tak erti. Kan? Kadang mayang pun tak. Pada acong tu langsung tak mayang. Beriman pun tak. Hak tu ada juga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah seminggu sekali pergi main Jumaat. Acong ni kong kali kong tak ada apa. Kan? Tak boleh. Nah, kita jangan buat perbezaan macam tu. Sebab yang membezakan kita adalah akidah. La ilaha illallah. Besarnya kurniaan la ilaha illallah. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.